Okey, hai dan Assalamualaikum kepada semua yang bersama saya hari ini. Untuk sesi live streaming CTEC yang pertama kali diadakan, anda bersama saya, Salman, pengurus program e-dagang di CTEC. Jadi untuk sesi live hari ini, kita ada 3 panel jemputan, iaitu ada tak? Okey, jadi untuk sesi live hari ini, kita ada 3 panel jemputan iaitu Saudara Azhari Wahid, Ketua Pegawai Eksekutif ataupun CEO Akademi Usahawan Mikro. Kita ada juga Saudara Sam, Ketua Pegawai Operasi CEO Beyond Infinity Consultancy Asia. Dan yang terakhir sekali kita ada Saudara Ilya Fahmi, pengasas bersama ataupun co-founder Pinkbox Serial Sdn Bhd. Jadi ketiga-tiga mereka ini akan bersama saya pagi ini untuk mengupas sedikit sebanyak mengenai topik atasi cabaran COVID-19 dengan e-dagang. Jika kita lihat kepada topik hari ini iaitu atasi cabaran COVID-19 dengan e-dagang, memang kebanyakannya saya dan rakan-rakan saya kita akui yang kebanyakan perniagaan mengalami kemerosotan. Lebih-lebih lagi perniagaan retail ataupun peruncitan secara tradisional. Ditambah lagi dengan pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan ataupun PKP ataupun ada orang panggil MCO, RMO daripada pihak kerajaan menyebabkan perniagaan yang mereka ni lagi lumpuh untuk seketika. So lebih kurang hampir 1 bulan juga PKP ni, jadi memang kebanyakannya PKS kita mengeluh. Dan kita juga sedia maklum cabaran kepada peniaga tradisional, peniaga e-dagang mungkin berbeza. Jadi sebelum kita mulakan sesi panel kita, saya akan jemput dulu Saudara Azhari untuk masuk ke dalam kita punya sesi live streaming ni. Cik Azhari. Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi, Tuan Salman. Okey, Saudara Azhari boleh perkenalkan sedikit diri dan juga background sedikit tentang Akademi Usahawan Mikro dalam masa 1 minit, apa yang program yang anda buat dan solusi kepada PKS dan sebagainya. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Tuan Salman dan ada juga tim dari CTEC. Saya Azhari Wahid daripada Akademi Usahawan Mikro. Apa yang kita buat di Akademi adalah kita dah berada dalam industri lama, dah hampir 11 tahun. Bermula tahun 2015 penerimaan Akademi Usahawan Mikro dimulakan. Dan sebenarnya lepas kami selain daripada program ketawanan yang kita jalankan di akademi maupun dengan partner-partner yang lain seperti government agensi dan sebagainya, kita fokus kepada membantu usahawan untuk mendigitalkan mereka dengan solution yang kita ada di akademi, iaitu digastu.com yang boleh digastu.com yang boleh membantu untuk berada di online hanya dengan convert kepada professionality website dan juga e-commerce. Itu antara solution yang kita ada dan kita jalankan program pembangunan usahawan digital di Akademi Mikro, Tuan. Okey, terima kasih Saudara Azhari, dan seterusnya kita jemput Saudara Sam untuk masuk ke sesi live kita ni. Jadi hari ini kita ada 3 speaker termasuk saya sebagai host. So kita ada 4 dan kita akan buat sedikit panel punya session. Okey, Saudara Sam, dah masuk? Dah masuk. Selamat pagi, Saudara Salman. Saudara Sam boleh perkenalkan diri dan juga apakah itu Beyond Infinity Consultancy dan apakah yang Saudara Sam dah buat selama ni untuk bantu usahawan dan sebagainya. Silakan. Terima kasih. Yang pertama sekali, terima kasih kepada Saite dan Saudara Salman untuk menjemput saya ke live stream hari ini. Nama saya ialah Sam Kon. Saya merupakan COO daripada Beyond Infinity Consultancy yang di mana kita merupakan perunding atau pakar perunding dalam e-dagang. Dalam bisnes saya, kita sudah memang mempunyai 9 tahun dalam bidang e-dagang. Dan apakah yang kita buat adalah untuk membantu perniagaan macam SME atau corporate. Bagaimanakah mereka boleh meningkatkan pendapatan mereka melalui training kita untuk mengajar strategi dan taktik supaya mereka boleh berjaya dalam marketplace atau e-dagang seterusnya. Okey, terima kasih Saudara Sam.
Dan seterusnya kita jemput satu orang lagi panel kita, saudara Ilya Fahmi, iaitu co-founder kepada Pinkbox Serious Number Heart. Okey, Hai. hai, selamat pagi saudara Ilya, apa khabar? Selamat pagi. Baik. Terima kasih. Okey, saudara Ilya, terima kasih kerana bersama kami hari ini. Boleh ceritakan sikit apakah itu Pinkbox Serious dan mungkin ramai yang masih belum tahu lagi. Silakan. Okay, saya adalah pengasas bersama jenama Pinkbox Cereal. So Pinkbox ini sebenarnya adalah satu brand yang menjual skincare dan kosmetik, dan kami dah beroperasi sejak tahun 2017, 100% atas platform e-dagang. So maknanya Pinkbox ini adalah satu bisnes lah, perniagaan atas talian online. Betul. Okey. So jika tuan-tuan dan puan-puan hari ni yang tengah tengok live streaming kita, so kita ada 3 portfolio yang berbeza daripada panel kita. Saudara Ilya adalah peniaga online dan Encik Azhari, saudara Azhari adalah seorang yang selama ni membantu usahawan kecil, dan saudara Sam juga adalah salah satu konsultan e-dagang yang membantu usahawan daripada bisnes tradisional brick and mortar kepada platform online. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, mari kita bincangkan soalan yang pertama yang saya akan lontarkan kepada ketiga panel ini. Okey, jadi soalan yang pertama saya adalah, okey, dalam masa sekarang ni perniagaan kecil dan sederhana terutamanya sektor perkhidmatan seperti F&B, dan mereka ni terjejas teruk akibat COVID, dan ramai juga berpendapat bahawa untuk mereka ni meneruskan perniagaan, mereka mestilah membuat bisnes transformasi iaitu ke arah digital melalui e-dagang. Tetapi persoalan yang lazim orang tanya, PKS ni dia selalu tanya, macam mana peniaga tradisional seperti saya ni nak menceburi bidang e-dagang ni dengan cepat dan mudah? Adakah dengan memulakan perniagaan e-dagang dengan melalui Shopee atau Lazada, ataupun adakah melalui website sendiri, ataupun adakah melalui media sosial? So boleh saya dapatkan sedikit komen daripada saudara Azhari mengenai perkara ini. Okey, terima kasih Tuan Salman. Memang soalan ni memang selalu berlega-lega di kalangan industri PKS, terutama ketika MCQ COVID-19 ni memang tak boleh nak beli retail konvensional, tak boleh juga makan, tak boleh buka kedai, tak boleh keluar. Jadi cabaran untuk adaptasi kepada online tu sangat-sangat kata orang mengujakan, dalam masa yang sama juga mencabar sebenarnya. Right? Sebenarnya perjuangan untuk mendigital usahawan ni, saya rasa saya dan rakan-rakan hari dekat sini pun dah lama kita bersama-sama untuk memastikan ilmu dalam online. Namun begitu, mungkin sebelum ni kita agak kurang prihatin dengan apa yang seperti ada dalam online. Kita hanya nampak, walaupun ada yang dah adapt, tapi yang lain rasa macam belum lagi masa. Kemah je datang ke COVID-19 ni, semua usahawan untuk belajar apa sahaja yang kita tengok online. Jadi kalau kita nak persoalkan tentang cepat, mudah, banyak punya platform dekat luar sana yang mereka boleh cuba kata orang tengok, lihat dan juga explore apa yang terbaik untuk industri masing-masing. Sebab one size does not fit all. Ada yang sesuai yang guna ni, ada yang saya guna tu, ada yang saya guna ni. Cuma pengalaman kami bertemu dengan usahawan dalam 13 tahun ni, saya selalu mengutarakan benda-benda dulu. Contohnya apa-apa saja yang ada di social media, orang ada apa-apa saja yang ada di handphone anda, di tangan anda. Alright, paling simple Facebook Marketplace. Alright, keduanya WhatsApp Business yang ada katalog, dan Facebook yang ada shop. Jadi benda-benda elemen yang mula yang digunakan ini untuk permulaan ni sekurang-kurangnya memberi kata orang inspirasi baru untuk mereka explore dulu. Dan kalau dah agak familiar, tak sempat satu-satu pada yang usahawan yang masa tak lama lagi ni, kena cepat-cepat belajar, cari guru-guru yang mengajar, pakar-pakar yang ada di dalam kelas ni pun memang semuanya memang ada pengalaman masing-masing. Carilah mereka, dari kami di akademi untuk pastikan kita boleh
adaptasikan dunia ini dengan segera dengan apa yang ada di tangan dulu. The key point is whatever that you have in your hand. Alright, dan kemudian dalam masa yang sama tengah belajar, okay, move on to sistem yang ada. Pelan-pelan kita kayu supaya kita dapat belajar dengan baik, dan yang penting kita ada result daripada hasil yang kita gunakan untuk promosi perniagaan kita secara online. Jadi be open your mind untuk anda boleh belajar dengan mudah, dan kemudian perlahan-lahan kita cepat belajar benda-benda yang baru pula dalam kompetisi. Itu je tuan. Okay. Alright. Terima kasih saudara. Jadi kalau siapa yang kurang dengar tadi, Tuan Azhari kata, saudara Azhari kita kata untuk peniaga kecil ni dia boleh mulakan dengan Facebook Marketplace ataupun platform-platform percuma yang ada. So boleh cuba dulu sebelum menggunakan platform yang lebih advance. Jadi kita dengar pula daripada saudara Sam, apa pandangan saudara Sam untuk PKS yang hendak mula menceburi dagang ni. Okey, dipersilakan saudara Sam. Halo semua, saya ingat dalam pandangan saya ada 2 poin. Dari masa kini saya ingat semua peniaga memang sudah membuat research di mana platform-platform yang lebih sesuai. Macam Tuan Azhari tadi cakap, semua industri memang bukan one size fit all. Maksudnya ada sesetengah mungkin perlu pergi ke platform macam Grab atau Foodpanda kerana mereka merupakan dalam F&B. Yang lain sekali yang merupakan ada produk atau servis, mungkin mereka pergi dalam Lazada, Shopee dan selainnya. Tetapi memang platform-platform yang di mana itu semua boleh dicari di dalam Google. Tapi hari ini saya nak share satu point yang saya ingat lebih praktikal. Sebagai seorang peniaga, kita perlu praktikal. Terutamanya dalam keadaan MCO ini. Pandemik COVID-19 bukan main-main. Ada banyak-banyak pakar yang cakap vaksin yang sesuai untuk menentang COVID-19 ini perlu sekurang-kurangnya masa 8 bulan. Dan perdebatan ini memang sudah begin pada sejak Januari. Oleh itu, kalau peniaga yang mengharapkan keadaan ekonomi akan pulih seperti biasa adalah mungkin lepas bulan Ogos, sekurang-kurangnya lepas 8 bulan. Dan paling kritikal sekarang ialah logistik. So, walaupun kalau you venture dalam platform-platform yang boleh dapat sale sekarang, tapi mereka mengadakan isu-isu macam logistik. So, you ada sales tapi tidak mempunyai keupayaan untuk hantar. Sale itu memang tak successful. Oleh itu, dalam masa kini dan beberapa bulan sekarang, yang paling penting ialah solve logistik issue. Kerana sesiapa yang dapat solve logistik issue, apabila dia ada sale, dia boleh hantar kepada customer. Itu ialah pandangan pertama saya. Pandangan kedua saya ialah merupakan daripada kedudukan sekarang, semua bisnes termasuk kita semua ini memang sudah bisnes kita terjejas. Bisnes memang lambat dan ada banyak perubahan yang kita kena menyesuaikan diri. Kena adjust lah. Tetapi paling penting ialah kita mesti mengutamakan kehidupan dan keselamatan member-member kita. Saya tidak boleh emphasize lagi lah, wang memang tidak boleh membeli kehidupan. Walaupun sekarang semua usahawan mau venture ke dalam e-dagang. Kalau ada order, kita mau pergi drop off kat pos laju ke, drop off point ke, kita mau hantar kerana kita mau cepat. Yang paling penting ialah janganlah kita meletakkan ali kaki tangan kita atau member-member kita dalam risiko. Apa sahaja keputusan yang kita buat untuk bisnes kita, janganlah kita nanti kehilangan kita pekerjaan terbaik disebabkan oleh keputusan kita. So yes, bisnes sekarang mau venture platform, bagus. Let's solve logistik dulu. Kedua, kita pun kena fikir apabila kita ada sale, apakah cara-cara yang paling selamat, apakah cara-cara yang boleh mengutamakan ahli member-member kita supaya mereka boleh menguruskan perniagaan seperti normal. Supaya apabila bisnes lepas MCO, MRO ke PKP semua ini sudah ulang balik kepada normal, kita masih ada member-member kita yang strong foundation untuk bisnes kita. Itulah ialah pandangan saya untuk perniagaan sekarang. Okey, terima kasih saudara Sam. So, jadi apa yang saudara Sam katakan adalah walaupun sekarang ni dalam keadaan PKP untuk kita menceburi bidang e-dagang dan kita jangan lupa juga untuk menjaga keselamatan pekerja kita walaupun kita untuk meneruskan perniagaan. So, dan saudara Sam juga ada sentuh berkenaan logistik. Maknanya kalau perniagaan yang berdasarkan F&B punya makanan,
peniaga-peniaga kecil. So pastikan daripada sistem penghantaran itu ada solutionnya. Yes. Okey, dan seterusnya kita dengarkan pula pandangan daripada peniaga online sendiri, iaitu saudara Ilya kita hari ini. So saudara Ilya boleh teruskan? Okay, terima kasih. So macam saya agree dengan Tuan Azari punya view, which is untuk mulakan dengan mana yang paling dekat sekali dengan kita. Sebab pada saya kita semua ada capacity yang berbeza, capacity dan juga kepakaran yang berbeza. Some people they have a lot of money untuk buat website yang betul, yang besar, yang canggih, tapi some of us juga tak banyak duit untuk start online business macam. So kita boleh gunakan pendekatan paling dekat, which is jual di social media dan juga marketplace lah macam Shopee dan Lazada dan sebagainya. Tapi pada saya ini sebenarnya perkara yang kecil, macam mana nak, platform mana nak guna, macam mana nak buat, itu semua boleh kata info tu semua dah ada dekat Google, boleh cari je. Pada saya yang paling penting buat masa ni adalah untuk kekalkan momentum membuat jualan. Sebab pada saya kalau kita daftar je dekat Shopee, dah dapat satu sale, itu dah kira kejayaan dalam online business. So kita kena sentiasa pastikan momentum jualan tu berjalan. So that lepas habis MCO ni, at least business kita dah take off. Dia bukan lagi dalam fasa mencuba-cuba. Sebab takut kalau kita terlalu fokus nak buat website yang canggih, bukan cakap habis PKP, takut tahun depan pun website tak siap-siap lagi. So lagi baik kita fokus pada jualan sekarang. Just pick any platform yang paling dekat dengan kita, mudah ke Shopee, Lazada, Carousel, start menjual dan start dapatkan jualan. Itu pandangan saya. Okey, terima kasih saudara Ilya. Jadi dengar ni pandangan daripada peniaga online sendiri. Katanya buat dulu. Maknanya kita kena yang mana masih terfikir-fikir nak pakai platform mana, nak pakai Shopee ke, nak pakai Lazada ke, nak pakai website sendiri ke, yang penting kena buat dulu. Sekarang ni adalah masa peluang keemasan untuk kita mulakan perniagaan e-dagang kita, kerana semua orang sekarang ni berada di alam maya. Kita tersangkut di rumah. Jadi kita nak keluar daripada rumah kita semua melalui internet, melalui Facebook, melalui kita punya social media. So mulakan dulu. Daripada mana? Ikut kita punya keperluan, kita punya resource. Kalau kita ada social media, kita boleh buat social media page dulu. Okay? Alright. Terima kasih. Dan seterusnya kita, jadi seterusnya, katalah peniaga kita dah mulakan e-dagang. Dan saya yakin start daripada MCO hari tu, mungkin ada ramai yang dah berubah perniagaan mereka kepada e-dagang online dan sebagainya. Tapi apakah kebaikan e-dagang kepada yang belum mencuba ni? Boleh tak kita kongsikan sikit apakah kebaikan e-dagang kepada perniagaan especially pada musim COVID ni? Contohnya, adakah sebab cost overhead yang rendah ataupun stok yang mungkin tak perlu banyak stok, kita boleh ada sikit stok, kita boleh jual, dan kita boleh juga jual kepada sesiapa saja. Dulu kita boleh jual dekat Shah Alam saja atau Subang Jaya saja, tapi sekarang ni orang di Perlis pun boleh beli produk kita. So boleh saya dapatkan dulu daripada peniaga online kita lah, Encik saudara Ilya, boleh tak bagi sikit pendapat? So kebaikan kita buat e-commerce pada masa ni macam tadi Tuan cakap, business makanan they are very affected, tapi pada saya makanan diorang masih okey sebab diorang ada Grab, Foodpanda untuk support mereka di belakang. Tapi macam mana dengan perniagaan brick and mortar yang macam salon, macam kedai basuh kereta, mereka langsung tak boleh buat. Jadi mereka mungkin fikir macam mana aku nak buat online business, aku ni basuh kereta kan, aku ni potong rambut orang, takkan nak suruh hantar kepala lepas tu pulang balik kan. So what they can do is actually to be creative. So macam kedai basuh kereta, mereka juga boleh jual produk basuh kereta, jual sabun, jual sponge, jual kain lap. Macam salon, mereka boleh jual pomade, boleh jual shampoo dan macam-macam lagi. So pada saya kebaikan e-commerce dalam waktu ni sebenarnya adalah semua orang boleh menjual, semua orang boleh buat promotion, dan operasi tu walaupun katalah tak boleh pergi ke office, tak boleh masuk ke warehouse, they can also bring the stock back home, proseskan di rumah, bungkus kat rumah, and then just gunakan courier punya service untuk pick up di rumah dan buat penghantaran. So pada saya itu adalah antara kebaikan e-commerce. Saya sendiri pun terkejut yang e-commerce ada dalam essential list waktu COVID-19 ni. So sangat berterima kasih lah pada kerajaan dan juga abang-abang postman kita yang bertugas untuk buat semua benda ni. Terima kasih. Okey, terima kasih saudara Ilya. Apa kata saudara Sam pula, kebaikan memulakan perniagaan dalam e-dagang ni, saudara Sam?
Saya ingat kebaikan ialah memulakan e-dagang sekarang ialah traffic. Kerana brick and mortar semua macam saudara Ilyas tadi cakap, memang susah mereka nak menjalankan bisnes pada masa kini. Tapi kebaikan dalam e-dagang ialah traffic. Kerana semua traffic sudah fokus kat e-dagang di online. You boleh cakap lah semua orang sudah membeli bela dalam talian, mesyuarat video dalam talian, carian media, social media di talian, semuanya di atas talian online. Tetapi apabila kesemua pelanggan memang sekarang di online, apakah yang mereka sedang cari sekarang? Mungkin mereka sedang mencari makanan di Grab, Foodpanda. Ada yang mereka mencari toilet roll, kertas tandas kerana itu masih shortage di seluruh Malaysia dan di negara-negara lain. Tapi apabila lepas MCO ini, apabila kehidupan kita sudah balik ke biasa, actually ada banyak orang yang akan membeli banyak barang lain. Boleh cakap membeli alat buku ke, alat tulis ke, produk perkhidmatan juga. Macam tadi saudara sudah cakap, gunting rambut saya memang sudah dah panjang dah. Sekarang saya tak boleh gunting rambut kan. Tetapi saudara-saudara yang menjalankan bisnes untuk salon sekarang boleh menjualkan voucher kepada kita supaya lepas ini kita boleh redeem kan rambut panjang kita kena potong rambut. Dan paling penting ialah sekarang pelanggan yang keutamaannya tidak menggunakan online, mereka sudah banyak suka kemudahan online. Oleh itu lepas 28 hari ini, mereka memang akan start tabiat mereka lah. Apa nak beli, cari online. Apa nak check online dulu. Oleh itu, di manakah perniagaan kita? Apabila pelanggan memang sudah bersedia untuk beli, di manakah perniagaan kita yang sedang menunggu pelanggan-pelanggan online di sini? So, yang paling penting ialah semua orang kena faham selepas 28 hari ini, banyak-banyak rakyat Malaysia akan mencari barang di online. Asalkan you punya business, tak kira you brick and mortar, essential dari online dulu atau di mana-mana pun, sudah mempunyai footstep di online, anda adalah senang dicari. Biarlah saya bagi satu contoh. Ibu bapa saya memang suka beli makanan dari restoran-restoran, tapau balik lah. Tapi waktu MCO ini memang tak dibenarkan keluar dan memang tak sesuai lah untuk keluar. Oleh itu dalam waktu ini kalau nak beli makanan memanglah kena belajar macam mana guna Foodpanda, Grab, Deliver Eat dan seterusnya. So lepas 28 hari ini, ibu bapa saya mungkin mereka sudah mengalami kemudahan ialah gunakan e-commerce untuk beli makanan mereka. Kan? Lepas 28 hari ini, mungkin mereka tak akan mau memandu kereta pergi ke restoran dan tapau balik. Mungkin mereka terus gunakan Grab kerana memang mudah dan senang. Ya, oleh itu dalam e-dagang sekarang traffic ialah memang ada traffic dan memang adalah mudah. Yang paling penting bisnes kita kena cepat menyesuaikan diri dengan pelanggan. Kerana sekarang pelanggan memang expert menggunakan e-commerce dan mereka memang ada banyak-banyak demand tertentu. Itulah pandangan saya. Okey, betul. Saya setuju dengan pandangan saudara Sam sebab dulu masa kita saya cakap ni mungkin 2-3 tahun ke belakang lah. Mungkin masa tahun 2018 kita sebagai peniaga kita kena promote kita punya e-commerce store. Kita kena buat promosi, datanglah ke website saya. Tapi sekarang ni pelanggan yang akan cari kita di online. Jadi kalau kita tak ada di sana, dia akan menjadi masalah kepada kita sebab kita tak ada di atas talian. So itu salah satu juga kebaikan kepada perniagaan. Mungkin sekarang ni susah sikit nak set up store dan sebagainya, tapi lepas MCO, lepas 28 hari ni semua orang akan start mencari semuanya di online. Okey, terima kasih saudara Sam. Dan seterusnya saudara Azhari, apakah pendapat saudara tentang kebaikan kepada perniagaan untuk berniaga di dalam platform online? Silakan. Okey. Alright, terima kasih Tuan Salman. Saya terlega bila saya cakap tadi pasal potong rambut. Rambut saya muncul memang nak saya lebih panjang. Jadi kita orang tak potong rambut. Tapi saya faham sebab saya ada kedai mengurut di KLI 2. Memang kami very affected since Januari lagi. Dan saat tutup habis-habisan. Jadi saya faham macam kata Tuan Elia tadi, orang yang mengurut, orang yang bikin rambut, orang yang menjaga pantang dan sebagainya, benda-benda macam ni kadang-kadang tak ada solusi untuk beli teknologi online. Mungkin kita kena fikirkan lagi lah. Cuma untuk membincangkan apa penting e-commerce ni,
saya pandang pada angle yang berbeza sedikit. Saya suka pada sistem e-commerce itu untuk usahawan. Bila usahawan pakai sistem e-commerce yang proper, yang ada sistem yang baik, ada payment gateway dan sebagainya, walaupun semudah macam Prozel ataupun Facebook Marketplace pun, yang pertamanya adalah database. Sebab bila kita buat e-dagang ni, kita ada peluang untuk menyimpan database pelanggan kita yang selalunya memang kita takkan simpan waktu perniagaan biasa. Yang di kedai maupun di gerai maupun di restoran, kita tak simpan pun database pelanggan kecuali yang ada loyalty card dan sebagainya. Kalau tidak, memang dia walk in walk out saja. Jadi e-commerce memastikan kita bersimpan database pelanggan. Sangat crucial untuk buat promosi, terutama dalam COVID-19 ni, ada promosi ke, ada discount code ke dan sebagainya. Dan yang paling penting, yang banyak orang tengah utarakan sekarang ni, apabila dikeluarkan untuk tiket sampai yang contohlah tak ada untuk jualan, tak bayar cukai, tak boleh dapat gelan RM3,000 untuk mikro. Jadi sekurang-kurangnya bila ada e-commerce itu, kita boleh simpan kita rekod jualan dengan baik. Kebanyakan daripada sistem e-commerce di luar sana memang ada rekod jualan yang baik. Jadi sekurang-kurangnya walaupun kita tak ada sistem proper dalam kedai ataupun dalam rumah ataupun dalam gerai dan sebagainya, rekod tu masih tersimpan dan kita boleh buktikan bahawa jualan kita dah bernilai berapa, RM10,000, RM5,000 sebulan. Dan budaya ni dia akan menjadi keterpaksaan disebabkan COVID-19. Satu keterpaksaan yang logik, yang baik, hikmah daripada MCO COVID-19, bila usahawan berpindah kepada dagang, sekurang-kurangnya isu database boleh dibantu dan diselesaikan, dan isu rekod jualan juga boleh dibantu diselesaikan. Dan saya harap kepada usahawan yang memang dah mula menjinakkan diri dalam e-commerce, pastikan dua perkara ni anda pegang ni dulu. Belajar semasa MCO ni, belajar semasa isu COVID-19 ni supaya boleh pegang database dan juga jaga rekod jualan. Macam tu. Okey, terima kasih Saudara Azhari. Betul. Jadi maknanya bila kita berniaga e-dagang ni, salah satu lagi kebaikan ni adalah kita ada data pelanggan kita. Betul. Dan bila bukan waktu COVID ke, waktu PKP ke, bukan ke, kita still boleh gunakan data pelanggan kita untuk attract dia kembali kepada perniagaan kita. Okey, jadi seterusnya kita akan teruskan dengan soalan yang ketiga, iaitu sekarang ni katalah semua orang sudah berniaga dekat e-dagang. Peniaga kecil semua dah start berniaga. Dengan sekarang ni bazar Ramadan pun dah tak ada. Jadi kebanyakannya peniaga-peniaga kecil ni dia terpaksa menjual di e-dagang. So kita paksa dia lah jual dekat e-dagang. Tapi apakah kriteria yang perlu ada untuk menjadi seorang peniaga e-dagang yang berjaya? Adakah salah satunya contoh macam publicity atas talian ataupun disebabkan kuasa viral ataupun maybe kualiti barangan dan perkhidmatan. So siapa boleh jawab dulu? Mungkin saudara Sam boleh kongsikan sikit macam mana kriteria untuk menjadi usahawan e-dagang yang berjaya. Saya ingat seorang peniaga atau e-dagang yang boleh berjaya ialah dari sesi pendidikan. Mengapakah kita mengutamakan pendidikan? Macam saudara Salman tadi sudah cakap. Pada masa kini, Ramadan memang sudah tak ada. Kita memang ada beberapa state yang sudah menggunakan pasar Ramadan e-dagang. Okey. Marilah kita cek. Tuan Azhari, maafkan saya kalau saya menggunakan makanan sebagai satu example ya. Tapi okeylah, biarlah kita cakap. Apakah jenis makanan Ramadan yang paling sedap pada pasar Ramadan? Boleh sebab puasa lah tu. Roti John. Roti John. Okey, jom kita gunakan example Roti John. Apabila let's just say saudara Salman sekarang menjual Roti John lah, asalkan lah bagi example lah kita panggil Roti John Salman. Okey. Roti John Salman peniaga ini sebelum ini tidak mempunyai satu platform e-dagang. Sekarang kerana COVID ini saudara Salman perlukan set up satu e-dagang dan besar kemungkinan yang paling senang untuk dia set up ialah Facebook lah. Kita guna Facebook. Senang kan? Semua orang pun ada Facebook. Di dalam Facebook dia gunakan title Roti John Salman.
dalam Roti John Salman, bagaimanakah Abang Salman boleh mendidik pelanggan-pelanggan seterusnya untuk membeli dari kedai dia? Dia boleh membuat konten, dia boleh buat video, dia boleh buat eksperimen. Roti John cheese double. Aku tak tahu adakah itu sedap ke, tapi asalkan dia buat eksperimen. Nombor dua, apabila dia mendidik pelanggannya, dia boleh mendidik kualiti Roti John dia. Apakah elemen-elemen yang dia menggunakan supaya dia punya Roti John begitu sedap, begitu baik dan begitu worth the price. Dalam pendidikan ini, dua perkara akan berlaku. Nombor satu, kita tahu ialah Roti John Salman itu number one genuine. Dia sendiri buat. Okay, setiap hari dia ada buat live stream kat Facebook, dia buat dia punya posting kat Facebook, dia mendidik customer dia apakah cara-cara dia guna supaya dia punya Roti John ialah cantik dan sedap dan boleh senang untuk disimpan supaya lepas waktu sembayang makan pun masih sedap juga. Dia boleh buat macam ini. Nombor kedua, dia akan membina pelanggan-pelanggan setia, iaitu dia punya followers atau kita panggil dia punya fan lah. Mungkin mereka tidak akan beli sekarang, tapi apabila setiap hari mereka asyik nampak konten-konten viral daripada Abang Salman, mereka akan ini Roti John asyik appear kat Facebook, saya ingin mau cubakan. Apabila dia klik terus masuk kepada dia punya e-dagang punya website dan mereka boleh beli. So kadang-kala strategi untuk menjadi berjaya bukan necessarily sekarang buat sale. Kadang-kala kita ada long term goal, kita ada short term goal juga. So, sementara waktu, yes, kita kena fokus untuk campaign, sale dan sebagainya. Satu asasnya ialah pendidikan. Kerana pendidikan, you boleh menjadi seorang pemimpin atau kita panggil you KOL dalam you punya industri. Macam Abang Salman, dia akan jadi dia punya KOL di dalam Roti John community. Kan? Buatlah video-video atau eksperimen. Apakah cara yang paling berkesan supaya anda boleh engage dengan you punya customer. Saya ingat ialah ini kualiti nombor satu yang sangat baik sebagai peniaga berjaya. Nombor dua, mungkin saya akan touch sikit, ialah tadi Tuan Azhari memang ada cakap database. Kalau saudara-saudara sekarang yang menonton live stream ini, ada sebahagian anda memang sudah ada di e-platform, ada sebahagian anda yang tidak, belum lagi dia ada e-commerce platform. Yang ada di e-commerce platform boleh gunakan opportunity ini untuk tengok you punya data. Data bukan di pandangan pelanggan saja, tapi data di mananya ada boleh identify apakah trend yang sedang datang. Seperti sekarang, dalam COVID, sekarang semua orang beli kertas, beli hand sanitizer, beli mask. Tetapi lepas ini, adakah anda boleh fikir apakah barang yang lain mungkin mereka mau beli? Mungkin mereka mau beli mendandan hair rambut ke, memang ada trend yang data anda boleh nampak. Untuk saudara-saudara yang belum lagi hop on to e-commerce, jangan risau. Kerana anda mempunyai customer database, adakah dari business card, adakah dari Excel form yang you mungkin pernah key in, kan? Dari sana, anda boleh sekarang initiate contact dengan you punya pelanggan. Boleh build relationship dengan mereka. Supaya lepas COVID ini anda boleh berjumpa buat bisnes ke atau you boleh introduce you punya produk kepada mereka. Ini adalah dua cara saya untuk menjadi peniaga yang berjaya. Okey, terima kasih Saudara Sam. So maknanya kat sini Saudara Sam kita kata kualiti perkhidmatan dan juga kata barangan, kualiti barangan dan perkhidmatan dan sambil itu juga kita kena bina kita punya fans, kita punya follower untuk memudahkan kita menjual produk-produk kita di e-dagang. So kalau dalam bahasa Inggeris je kita trusted seller lah. Betul? Betul trusted seller? Betul. Betul. Okey. So jadi apa pula pendapat Saudara Azhari tentang kriteria yang perlu ada untuk menjadi peniaga e-dagang yang berjaya? Okey, terima kasih tuan. Saya sebenarnya nak menyatakan bahawa untuk anda mula explore dalam e-dagang, e-commerce ini dengan platform sekalipun, saya bagi ringkas dia ada 5 sebenarnya ciri-ciri anda perlu belajar lah. Kalau sempat belajar masa COVID dengan cikgu ni, belajar lah. Dalam e-dagang, pertama anda kena manajemen anda.
Contohlah, Subang Jaya terkenal dengan roti john Salman. Contohlah, okay. Kelana Jaya punya bangunan Ramadan mungkin terkenal dengan air balang tasmi. Contohlah, right? Sebina jenama tu, kalau dah ada, kekalkan dalam online supaya orang senang nak cari anda. Kedua, pakailah apa saja e-commerce platform yang ada. Banyak dekat luar sana, cuma berbayar, anda decide lah. Ikut kemampuan apa yang ada dalam tangan sekarang, terutama dalam MCO. Alright, yang seterusnya adalah kaedah pembayaran. Nak pakai payment gateway yang bayar ke, nak suruh bank in ke. MCO ni saya bagi satu orang laki buat aje lah. Jadi kalau ada bajet untuk beli payment yang lebih baik, dan of course tadi sama-sama kita ada mention pasal delivery. Penting sangat-sangat supaya nak menghantar barang atau perkhidmatan anda. Sekarang kita connect dengan banyak brand delivery kat luar sana, Arrival, Deliver, Lalamove dan sebagainya untuk anda mula tahu Malaysia itu yang anda boleh bantu untuk delivery. Dan yang paling penting adalah social media lah. Untuk social media ni, ada boleh social media ni, itu benda anda kena pastikan anda kena buat. Pertama, anda kena berani. Macam kata Sam tadi, kena berani buat live, kena cerita tentang kehebatan produk you, cerita tentang apa kehebatan perkhidmatan you panggil menu kita buat kuih. Just kena berani. Alright, kalau anda tak tunjukkan diri anda, siapa lagi nak tunjukkan diri anda? Kita dah mungkin staff dah kena buang contohlah. Jadi kena berani. Yang kedua, jangan tunggu. Bila isu saya selalu highlight benda ni, isu sindrom blue tick. Dia dah WhatsApp, tunggu pelanggan respon tak, respon. Dia mengharapkan blue tick tu macam boleh jawab sendiri. So, please, jangan tunggu angkat telefon. Kalau tak ada bajet kredit, call ajalah WhatsApp punya call. Be agresif, tanya dia orang dah beli ke belum tuan, bila nak ambil produk ni, dah bayar ke belum. Kena agresif sangat-sangat. Kalau tidak, anda ketinggalan. Dan yang terakhir sekali, saya mohon saya tunggu kawan di luar sana yang mula nak adapt dengan dagang ni, tolong jaga customer service anda. Sekarang ni MCO, semua orang tengah stres, semua orang tengah mengatakan sesuatu yang boleh dekat. Jadi bila anda call dia, anda hantar SMS, anda hantar WhatsApp, pelanggan anda, mereka rasa seronok. Jadi pastikan customer service itu, produk anda juga ada kedai yang baik, terutama yang makanan contohnya, pastikan dia betul-betul. Kalau yang Muslim tu betul halal, alright? Jadi benda-benda macam ni main peranan. Customer service extremely important, terutama dalam keadaan krisis macam sekarang. Jadi kena berani dan pastikan jaga customer service anda. Itu saja perkongsian saya tuan. Okey, terima kasih Tuan Azhari. Jadi saya konklusikan apa Tuan Azhari punya sharing is kita kena jaga pengalaman kita punya customer. So bila customer kita beli daripada kita, dia nak pembayaran yang telus, pembayaran yang senang dan juga dia nak daripada segi penghantaran yang cepat. So jadi kita kena betul-betul jaga untuk jadi seorang peniaga e-dagang yang terbaik dan yang bagus. Kita kena jaga semua daripada segala aspek pengalaman customer kita bila dia membeli daripada kita. Okey, jadi untuk yang sekarang ni tengah lihat yang baru join live streaming kita, so kita sekarang ni berada dalam program atasi cabaran COVID-19 dengan e-dagang. So kita ada 3 panel hari ni, Saudara Azhari, Saudara Sam dan Saudara Ilya, dan kita akan teruskan soalan yang sama kepada Saudara Ilya. Apakah pendapat Saudara Ilya tentang kriteria yang perlu ada untuk menjadi peniaga e-dagang yang berjaya? Sebab setahu saya lah, Pinkbox Cereal ni salah satu peniaga online yang berjaya juga. Betul ke? Humble sikit. Okay, so terima kasih Saudara Azhari dengan Sam sebenarnya dah sapu semua saya punya points yang saya tulis. Tapi saya nak kongsikan satu quality je lah yang saya always pay attention to. Even pada team saya pun saya selalu ingatkan diorang benda ni. Always put customers happiness first, okay? Kegembiraan customer tu nombor 1. Sebab kenapa? Bila kita put customer first, okay, customer happiness first, kita akan willingly untuk tambah baik bisnes tu sendiri. Okay, kita akan willingly secara sukarela nak tambah baik jenama tu sendiri, servis tu sendiri. Okay, sebab katalah macam customer kita complain, website awak ni slow lah, saya nak masuk asyik lagging je.
So sebabkan kita sayang dengan customer, kita nak customer tu happy, kita akan tambah baik website tu. Kita akan keluarkan modal untuk tambah baik website tu. Kan? Lepas tu bila macam customer complain, awak ni roti john ni makin lama makin kurang telur. Kan? So sebagai seorang yang pentingkan kegembiraan customer, kita akan tambah telur, kita akan kurangkan telur walaupun mungkin kos lebih tinggi. Kan? Jadi kat sini pada saya yang paling penting adalah always prioritize customers happiness. Sebab kalau kita put money first, kita akan jadi itulah peniaga-peniaga yang jual kari pap angin, yang try untuk save cost kat mana-mana sampai customer tu tak happy. Sebab kena ingat kejayaan satu bisnes tu adalah berdasarkan repeat customers, bukan orang datang sekali lepas tu tak datang dah. Okay, so put customers happiness first. Itu je saya punya point. Okey, sebelum kita ke soalan seterusnya, saya nak tanyalah sikit sebagai Pinbox Serial dalam masa MCO ni dah hampir kepada lebih kurang 20 lebih hari lah, 20 saya ingat 24 hari kot lebih kurang, ke 23 lebih kurang lah, 20 lebih hari. Apa cabaran sendiri sebagai peniaga online? Macam mana dengan keadaan staff yang ialah limited, ialah ada yang tak boleh pergi kerja, dan macam mana sebagai peniaga online nak manage segala-gala bisnes online ni? Boleh share sikit tak? Tips lah orang kata. Macam kami di Pinbox Serial, cabaran utamanya dari segi operasi lah. Meaning macam Tuan Sen cakap tadi pasal logistik. Kalau dulu kita boleh hantar 100 order keluar satu hari, sekarang macam 50 je sebab abang postman tu pun lori je dah penuh. Kan? So cabaran je daripada segi logistik lah. Tapi dari segi sales, dari segi jualan, tak ada masalah. Even pada waktu ni kami nampak ada spike in sale, ada lonjakan jualan. Mungkin sebab semua orang bosan kat rumah, tak tahu nak buat apa. So they turn to online shopping as a source of entertainment. So pada saya ni perkara yang, bukan nak cakap perkara yang baik, tapi ada hikmah lah di sebaliknya. Dan kami gunakan masa 1 bulan duduk kat rumah ni untuk tambah baik website, tambah baik gambar produk description. So sebab selama ni kalau busy ke office tak ada masa nak buat benda tu. Jadi kami gunakan masa ni untuk tambah baik bisnes sendiri. Okey, terima kasih. Maknanya untuk Pinbox Serial setakat ni masih okey lah walaupun MCO. Mungkin kalau berpanjangan lagi insya-Allah harap-harap okey lah. Okey, jadi kita ada satu soalan daripada kita punya Facebook Live. Sekejap ni nak baca soalan tu. Okey, soalan daripada saudara Azimi Wan Ahmad. Which approach is better? Suruh pelanggan PM tepi untuk harga atau paparkan harga siap-siap? So siapa yang boleh ulaskan dekat sini? Mungkin Tuan Zahri boleh ulaskan? Boleh. Okey, ini soalan ni berkaitan kepada akta sebenarnya di bawah TPJ University. Saya bukanlah penguat kuasa, saya pengetahuan. Tapi saya faham apa yang ada dalam akta. Jadi kalau mengikut akta, sebenarnya yang tepi tak salah, memang tak salah. Dengan syarat bila orang tu ada bagi tahu ke mana dia nak pergi, pastikan website dagang anda ada harga yang sebenar. Kalau harga tidak tepat, range boleh letak julat perniagaan harga, tak ada masalah. Harga memang antara ada 8 elemen yang ada dalam akta yang di bawah KPJPC. PM tepi tak salah sebenarnya, cuba pastikan bila orang tu dah PM, di mana dia nak pergi, pastikan harga tu memang ada. Tapi dari segi marketingnya, memang kita faham, bila kita tak letak harga, orang akan mula rasa curious, rasa macam nak tahu lebih lanjut, jadi dia akan PM anda. Tak salah dia nak tahu lebih lanjut, tak salah dia PM tepi, dengan syarat di mana dia nak beli tu wajib ada harga. Sebab kalau ada tak letak harga, ada berlaku barang laporan di mana-mana yang kebanyakannya mungkin dilakukan oleh sangat besar keperniagaan. Jadi saya harap saya jawab dari 2 angle sebagai akta yang ada dan juga jangkauan. Kita boleh juga buat benda itu dengan cara selesaikan di hujung selepas tepi isu. Terima kasih Tuan. Okey, so Tuan Azhari kata PM tepi harga ni tak salah. Tapi bila kita dah PM dia, kita kena tunjuk harga yang sebenar. Maknanya kat mana kita nak bawa dia. Contoh kalau kita buat iklan di sosial media, di Facebook, kadang-kadang memang kita tak letak harga. Kita letak promosi 50%. Tapi bila orang tu dah PM kita kena terus bagi harga dekat dia. Okey? Okey.
Alright, dan kita boleh untuk ke soalan yang terakhir juga kita, yang seterusnya. Okey, untuk peniaga yang telah memulakan perniagaan e-dagang, kemungkinan mereka mendapati yang perniagaan online ni tak semeriah macam kita buka kedai dulu. Contoh kalau bazar Ramadan, bila dah bazar Ramadan online ni dia tak meriah macam dululah. Mungkin feel dia dah tak sama. Sebab online kan kita tak jumpa, tak ada human interaction. So dia mungkin dah tak sama. Tapi apakah tips-tips daripada panel kita hari ni untuk bagi meriah dan macam mana nak meningkatkan perniagaan mereka semasa cabaran, especially semasa cabaran COVID ni? Macam mana nak meriahkan online store kita, adakah dengan buat promosi ke dan sebagainya. So boleh kita mulakan daripada Tuan Sam dulu ke? Tuan Sam boleh? Okey. Seperti tadi contoh question dari kita punya live stream punya customer. Dia tanya tentang PM tepi lah. Bolehkah saya gunakan example ini? Sekarang apabila semua orang sudah guna online, mereka memang banyak familiar dengan online. Seperti kalau saya visit Roti John Salman dan saya pergi visit Roti John Ilyas atau Roti John sesiapa pun, saya sudah tahu semua ini peniaga Roti John, mereka ada produk yang sama. Tetapi descript dia, content dia, picture dia semua tak sama. Harga pun mungkin tak sama. So mereka sudah tahu macam mana mereka boleh pilih dan buat decision. Kerana tingkah laku customer di online adalah sekarang banyak berbeza daripada offline. Mereka sudah menjadi expert dengan guna satu mobile phone saja boleh check banyak-banyak tempat dan mereka boleh buat comparison. So seperti pertanyaan tadi, adakah PM tepi harga itu pros and cons? Saya ingat sebagai seorang peniaga di online, adakah anda membuat advertisement di social media atau apa pun? You punya objektif ialah untuk educate you punya customer. Secaranya you punya customer, kerana banyak customer mereka sudah nampak you punya produk atau you punya service, mereka tak ingin nak tanya. Kadang-kadang ada customer memang mau, tetapi mereka tak mau tanya. Mereka menganggap you tak ada information di online, you tak ada bagi saya itu harga, you tak ada bagi saya sesuatu itu yang saya sedang cari, saya cuba yang lain lah. Kerana bukan you saja yang di online, ada banyak lain orang yang di online. Oleh itu, it comes to point number 2. So, bagaimanakah kita boleh buat kita punya e-dagang supaya you punya business boleh naik lah pada masa kini. Saya ingat ialah pertama sekali, belajarlah macam mana nak guna video. Kerana video ialah sesuatu tool yang boleh membuat you punya content lebih interesting. Dan video juga boleh communicate dengan customer anda bahawa benda yang anda jual adalah number 1, genuine, number 2, ada quality, number 3, you pun ajar mereka macam mana nak gunakan produk anda dan mengapakah mereka perlu beli daripada awak. So, saya dalam pandangan saya, content macam tadi saudara pun ada cakap, gunakan masa ini untuk tambah baik you punya picture, tambah baik you punya deskripsi, tambah baik you punya content sekarang, tambah baik you punya video. Kerana video lah boleh tengok dan video boleh convince pelanggan untuk beli you punya barang. Okey, terima kasih saudara Sam. Okey, kita ada satu soalan ni berkenaan PM tepi tadi. Boleh buka sekejap? Okey, kita punya Sandy Borneo kata, tapi kenapa nak PM? Terus bagi harga saja, biar ia transparent. Okey, ni saya jawab lah. Saya rasa kadang-kadang orang nak PM tepi ni dia nak create macam conversation dengan customer dia. Dia nak orang tanya dia, berapa harga ni cik? Dia nak orang tanya. Tapi cons kepada PM tepi ni, mungkin orang tak berminat terus. Nampak je tak ada harga, orang terus tak berminat. Tapi ada juga yang nak berminat, nak tanya. Jadi bagi saya, tapi kenapa nak PM soalan Tuan Sandy Borneo ni, mungkin bagi saya ini berdasarkan kepada peniaga sendirilah. Kalau dia transparent dan mungkin orang customer lagi senang nak terus beli, tahu harga terus beli. Ada customer yang malas nak PM, tak tahu harga, saya cari kedai lain, especially barang-barang yang bukan niche market, maknanya barang-barang yang senang didapati di mana-mana. Okay, alright, dan sekarang ni thank you Sam tadi, dan kita teruskan dengan soalan kita. Kita minta saudara Azhari lah untuk kongsikan sikit apakah tips untuk mereka meningkatkan perniagaan mereka semasa cabaran COVID-19 ini.
Cik Azhari, okey ke? Terima kasih Tuan. Antara tip yang saya boleh kongsi untuk kita mulakan bina dengan dunia dagang semasa MCO ataupun krisis COVID-19 ini, pertama anda tolonglah belajar cara mengambil gambar yang cantik. Sebab anda tak cukup pelanggan. Anda hanya boleh melahirkan cantiknya produk anda ataupun servis anda bagi gambar yang cantik. Pandai-pandailah ambil gambar yang cantik, gunalah apa yang dalam tangan. Seperti ada restriction sekarang, terbaik belajar review yang anda kenal, belajar cara ambil gambar yang cantik. Makanan kena bintang putih dan sebagainya, kena lapis putih. Itulah. Yang kedua, copywriting. Sebab bila anda nak tulis copywriting, bukan copywriting iklan, kita banyak belajar. Copywriting description produk. Sebab orang tak jumpa anda. Dia hanya baca dekat anda punya carousel, anda punya website. Jadi copywriting tu kalau boleh karangan saya make it a little bit casual supaya orang boleh senang faham dan dia tahu apa yang dia beli. Okay? Itu antara yang paling penting. Dan yang kedua, warna main peranan. Ramai orang suka warna putih kalau website. Alright, mungkin Tuan Ilyas kita komen. Kita lagi sebab dia memang ada website dia sendiri. Warna main peranan sesuai dengan industri masing-masing, sesuai dengan perniagaan masing-masing. Dan bila dah ada platform yang cantik, kalau siapa lah yang memang ada kata orang investment, tolong tengok user experience. Kena latih peniaga anda untuk tahu cara nak beli, bayar, beli perhantaran dan sebagainya. Tengok, you have to experience it first before you minta orang pelanggan beli pada anda. Tengok website tu, okey tak, apa magnet ke, tak mobile ke, so try to buy from yourself. You know the apa yang paling saya paling suka, apa yang sama dengan tim situ buat sekali, tolong gunakan live. But live ni bagusnya, it's not edited. Bila tak edited, kepercayaan pelanggan, dia lebih lagi sebab dia nampak you cakap jujur secara live, tanpa edited, tanpa cut, tanpa apa, you cakap daripada hati, mempromosi produk atau perniagaan anda. Platform banyak, pakailah mana-mana platform paling Facebook Live. Jangan segan, kalau rasa segan sangat tak apalah. Ambil kamera tu, tunjuk produk atau buka anda tak boleh keluar. Kalau parah sangat lah. Kalau boleh, lebih baik teknik macam TJ One Shop, macam mana yang kita buat sekarang ni, keluarkan muka anda, cerita dari pemerhati, cakap benda yang betul. Saya rasa ramai orang yang beli produk atau produk anda. Jadi antara benda-benda yang anda boleh cuba dapatkan ilmu sedikit panjang dalam masa MCO ni untuk arahi dagang nanti. Terima kasih. Okey, terima kasih Tuan Azhari atas penjelasan yang detail. Okey, kita ada soalan juga daripada Laila Iskandar. Okey, boleh masukkan soalan ni? Okey. My Shopee page has been booming since MCO as customers now focus on e-commerce to make purchase. Do you think that this trend will continue after MCO ended? Tuan Sam, saudara Sam, boleh jawab ke soalan ni? Boleh. Sekarang platform-platform macam Lazada atau Shopee memang booming. Terpulang kepada apakah barang yang anda jual sekarang. Yang paling booming sekarang ialah essentials. Tetapi seperti yang kita cakap di live stream since the beginning, dalam 28 hari ini rakyat Malaysia memang sudah biasa menggunakan platform e-dagang atau online untuk mencari sesuatu barang atau servis yang mereka mahu beli. So lepas 28 hari ini, saya sudah cakap, walaupun itu ibu bapa saya pun kena guna mobile untuk cari barang. Bolehkah anda boleh imagine lepas 28 hari ini beberapa lagi rakyat Malaysia yang akan mencari lebih banyak barang di e-dagang macam Lazada, Shopee dan seterusnya. Oleh itu trend kebesar kemungkinan bukan sustain tetapi akan lagi meningkat. Tetapi yang paling penting ialah identify apakah trend barang yang customer akan beli. Untuk sementara waktu dalam 28 hari MCO ini ialah merupakan essential. Tetapi lepas 28 hari nanti, trend mungkin akan menunjukkan barang-barang lain seperti raya dah mau datang, mungkinkah itu akan trend. Okey, Sam, dan kita ada lagi satu soalan untuk Sam jawab juga. Ada daripada Azimi. Okey, Azimi kata untuk usahawan e-dagang baru di Shopee dan Lazada, bagaimanakah hendak meyakinkan pelanggan yang bisnes kita ada credibility, genuine, especially since we do not have any rating. So maknanya untuk peniaga baru ni, dia kan tak ada rating, tak ada orang beli lagi. Macam mana nak yakinkan pelanggan untuk beli produk dia? So dalam situasi ini macam Shopee dan Lazada, apabila anda ialah member baru,
memang ada campaign-campaign yang perlu join. Tetapi kita put that aside. Kita tengok anda sebagai seorang seorang bisnes yang baru. Saya ialah pelanggan. Pertama sekali saya akan nampak you punya listing, you punya produk. Kerana saya tak boleh nampak you. Saya tak boleh interact dengan you. Saya hanya boleh masuk you punya kedai, tengok you punya picture, tengok you punya deskripsi, tengok you punya copywriting. Jikalau you punya image, kalau you punya macam maksudnya you punya gambar, you punya deskripsi, semuanya memang tak baik atau tak convincing. Saya pun akan ingat, mungkin kedai ini tak begitu sesuai untuk beli. So first thing, kalau nak build trust, jom kita gunakan tambah baik you punya gambar, tambah baik you punya description. Okay, make sure ialah cantik, make sure ialah nampaknya adalah satu kedai yang banyak trustable. Nombor 2, buat live stream. Kerana sebelum semua orang tahu you punya kedai, asalkan dia boleh nampak you, oh ini ialah pengasas kedai ABC ini yang baru. Dia punya orang nampak banyak jujur. Dia sedang buat live stream tentang produk ini. Oh, dia sedang terangkan bagaimana menggunakan produk ini. Saya ingat dia ni baru tapi dia jelaskan dengan banyak baik. Saya perlu produk ini, saya boleh beli. So that's how you boleh hook you punya first customer dan dapat review nanti. Okay. Terima kasih Sam. So jadi maknanya apa yang Sam kata ni, okay, untuk Tuan Azimi, saudara Azimi, dia kata untuk kita kena bina trust dengan kita punya shop. Dengan macam mana? Dengan gambar, dengan copywriting dan sebagainya. Okay, so diharap dapat menjawablah soalan Tuan Azimi. Okay, dan seterusnya kita belum dengar lagi jawapan daripada Tuan Ilya rasanya mengenai apakah tips meningkatkan perniagaan semasa cabaran COVID. Mungkin dan inilah soalan terakhir dan sesi jawapan terakhir untuk panel kita. So Tuan Ilya, saudara Ilya, apakah tips? Bagilah tips untuk meningkatkan banyak ni. Saya rasa saya nak fokuskan pada topik yang jualan semasa COVID-19 lah, bukan yang selepas ni lah. So semasa COVID-19 ni, saya rasa semua entrepreneur boleh buat 3 benda untuk survive masa COVID-19 ni. So dengar ni, 3 benda. 3, tulis. So first kali adalah actually untuk ramp up marketing tau, untuk naikkan lagi effort dalam marketing. Macam actually ramai entrepreneur sekarang cuba untuk save duit yang sebanyak mungkin. Okay, kalau sebelum ni diorang ada buat Facebook ads, bila start MCO diorang terus tutup iklan. Kalau sebelum ni ada hantar guna macam mail service, terus diorang tutup. Nak save duit katanya sebab takut benda berpanjangan, takut cash reserve habis. Tapi pada saya waktu ni lah waktu paling penting actually untuk naikkan lagi marketing sebab orang semua dekat rumah, orang tak ada benda nak buat, jadi distraction sangat kurang. So apa-apa konten yang lalu, apa-apa iklan lalu, orang akan pay more attention to. So ini actually adalah peluang keemasan untuk semua orang naikkan lagi marketing dan bukan kecilkan effort marketing. So itu nombor 1. Nombor 2 adalah untuk contact balik customer lama. Okay, so macam kita mungkin selama ni agak busy, tak dapat nak connect balik kepada customer-customer lama kita. So kita biarkan je diorang dalam database, dalam buku. So inilah masa untuk kita contact diorang balik. Okay, contact, tanya khabar, macam mana. Lepas tu mungkin bagi mereka, like a coupon or something. Macam, you ni dah lama tak shopping kat I. Why not guna coupon ni dapat free shipping. Ataupun guna coupon ni dapat RM10. Please come shop balik dengan kita orang. Macam tu. Maknanya bina balik relationship dengan customer tu. Sebab kalau masa time office dah buka, memang takkan sempat nak buat benda-benda ni. So inilah masanya. Okay. Dan yang ketiga, kita kena tambah value pada customer. Okay. Macam bulan MCO ni adalah antara value yang kita boleh bagi adalah macam promosi. Bila beli lebih RM100, mungkin dapat sanitizer free, dapat face mask free, atau beli lebih RM80 dapat free shipping, benda-benda macam tu. So kita try untuk tonjolkan diri pada waktu MCO ni. So saya rasa benda ni adalah benda yang paling penting untuk kita survive dan mungkin thrive during COVID-19 punya isu ni. Itu je saya punya. Okay. Terima kasih saudara Ilya. So maknanya tuan-tuan dan puan yang tengah saksikan kita punya live ni, so dalam masa MCO kita terperangkap di dalam rumah sendiri ni. So masa inilah kita boleh buat marketing, promosi untuk kita punya kedai, produk-produk yang kita buat. So inilah masanya betul. Saya setuju dengan saudara Ilya kata bila kita dah masuk ke pejabat
keadaan dah menjadi busy dengan customer, dengan staff dan sebagainya. So masa ni lah kita untuk start promote kita buat marketing. So bila walaupun dah habis MCO nanti, PKP, so orang sentiasa ingat kepada brand kita. Okay, jadi maka dengan perkongsian ketiga-tiga panel kita pada hari ini, jadi tamatlah sudah kita punya sesi panel dengan tajuk atasi cabaran COVID-19 dengan e-dagang. Jadi saya sebelum tu saya akan kongsikan nombor telefon dan email saudara Azhari dan saudara Sam untuk sebab mereka adalah e-commerce consultant. Kalau ada apa-apa pertanyaan, ada apa-apa boleh contact direct terus kepada mereka. So boleh PM terus diorang, boleh screenshot gambar ni dan update terus kepada boleh tanya mereka macam mana nak start ataupun yang mana tengah fikir-fikir nak mulakan dan boleh sebab saudara Azhari kita memang fokus beliau lebih kepada usahawan kecil, usahawan mikro. Nama pun Akademi Usahawan Mikro. So saya akan paparkan saudara Azhari punya ni, okey. So boleh screenshot. Dia ada juga buat group coaching dan sebagainya, boleh WhatsApp Tuan Azhari terus. Mungkin Tuan Azhari juga nanti boleh kongsikan apa-apa geran-geran percuma, apa-apa program-program percuma yang anda semua boleh join dengan beliau. Okey? Dan seterusnya saya tunjuk juga untuk saudara Sam kita punya profile. So boleh screenshot ni, boleh direct terus email kepada saudara Sam, boleh contact dekat beyondinfinityconsult@gmail.com. So ni adalah saudara Sam punya ni. Dia banyak juga membantu untuk contoh you dah ada kedai, anda semua dah ada produk yang bagus tapi belum ada team, belum ada masa untuk explore e-dagang, kan anda boleh contact dia. Saudara Ilya saya tak kongsikan lah sebab rahsia lah, nanti ramai orang call dia. Dan boleh kita boleh buka website tunjuk sikit website Pinkbox Cereal boleh tengok cantik website dia, warna pink sikit. So cari saya kalau nak Shopping Box Cereal. Okay, www.shoppingboxcereal. Sekejap loading. Okey, sementara admin saya keluarkan website ni dan saya nak ucapkan terima kasih kepada yang bersama-sama saya hari ini menyaksikan program live dan saya juga ini pertama kali CTEC kita buat program live dan lepas ni kita akan ada banyak lagi program live sebab kita dah tukar kita punya program daripada selalunya kita buat kelas dan kita akan tukar, kita akan move kepada platform live dan online. Jadi tuan-tuan daripada rumah pun boleh tengok, daripada toilet, daripada bilik tidur dan daripada mana-mana lah, daripada dalam kereta boleh saksikan dan saya akan jemput speaker-speaker panel-panel jemputan yang terkenal yang memang di dalam industri e-dagang ni. Okey, ni website Pinkbox Cereal. Boleh scroll sikit tak? Buka besar-besar, bagi besar ni. Sekejap bukakan dulu. Okey, so ni. Okey, ni website dia. Ada jam. Ala-ala dah scroll tu boleh shopping sekali ya. Mana untuk lelaki yang nak kata dah bosan ada di sini nak bagi hadiah ni boleh beli kat sini. Okey. Dan dia juga kalau tengok dekat sini dekat TV1, TV2, TV3 dan TV berita harian segala newspaper semua dah keluar dah. Okey. So okey dan sekarang ni saya akan stop dulu live saya dengan kita punya speaker. Boleh buka jap skrin dengan mereka. So mereka ucapkan terima kasih. Okey, boleh ucapkan terima kasih kepada ni, apa-apa nak cakap boleh. Last. Okay, thank you semua. Thank you CITEC. Thank you para saudara-saudari yang datang to live. Okay, thank you saudara Sam, saudara Azhari dan saudara Ilya. Semoga kita nanti berjumpa lagi di masa akan datang. Okay, untuk yang bye-bye. Okay, dan untuk yang masih tengok lagi CITEC punya live ni, saya akan tunjukkan sikit apa tu CITEC sebab saya tahu ramai orang yang tak tahu apa tu CITEC dan apa program-program yang ada di CITEC yang anda boleh join dan sebagainya. Jadi saya akan share sikit CITEC ni apa berkenaan dengan CITEC. Boleh tolong buka slide kita tak? Okey ni. Okey. Dan apa program-program yang akan datang yang anda boleh bukan yang ni, ni. Okey yang ni.
Okay, so untuk yang tak tahu lagi pasal CTEC, kita ni adalah Selangor Information Technology and E-Commerce Council. Bermakna kita adalah satu agensi kerajaan negeri Selangor di mana tugas kita adalah mempromosikan e-dagang. Boleh tengok dekat slide yang saya tunjuk kat sebelah ni Okay. So jadi dan untuk tahun sepatutnya planning kita daripada 2018 sampai 2021 adalah kepada new retail dan smart manufacturing. Dan pada tahun 2020 ni dengan adanya COVID dan saya dapat tengok kebanyakannya orang sudah beralih kepada e-dagang. Tiada pilihan. Mereka kalau diberi pilihan mungkin kita lambat, tapi disebabkan kita sekarang ni tiada pilihan, jadi kita semua terpaksa menggunakan e-dagang dan trend ni akan sentiasa bersambung selepas e-commerce. Okay, dan mengenai dan apa program-program yang ada dekat STEC, saya skip yang ini. So kita ada 4 trust utama di sini, Online 100, Brands 100, E-commerce Education dan juga Selangor Digital Creative Center. Okay, okay, untuk trust yang pertama kita, Online 100 ni adalah salah satu program percuma di CTEC yang dibiayai oleh Kerajaan Negeri Selangor melalui Invest Selangor. So di sini adalah your e-commerce journey starts here. Bermakna kalau anda nak mulakan perniagaan online, anda boleh datang ke CTEC. Kita ada buat program percuma untuk anda semua buat bisnes melalui online. Okay, so apa Online 100? Online 100 ni adalah program di mana kita akan bantu usahawan-usahawan yang belum ada apa-apa menjual di mana-mana platform online. Boleh join youbeli.com, boleh join Shopee dan juga Lazada. Ini adalah program cuma di mana kita akan bantu anda untuk masuk ke platform-platform ni. Dan untuk yang dah menjual dekat platform yang lokal, maknanya platform yang dalam Malaysia sahaja, dan anda boleh join cross border. Platform cross border ni bermakna anda boleh jual ke luar negara. Contoh e-Roman adalah di mana kita akan bantu anda tolong jual di Middle East, di negara-negara Arab dan sesetengah negara Afrika. Dan eBay lah, eBay lebih kepada negara-negara Europe dan sebagainya. Okay, dan seterusnya, okay, jadi bila anda join program Online 100 ni, kita masukkan anda ke, kalau boleh tengok dalam skrin ni, anda boleh ni dapatkan join Youbeli, Shopee, Lazada. Dan untuk Brands 100 ni kita akan buatkan satu e-commerce website untuk anda secara percuma juga. Okey. Lepas tu okey, apa kriteria untuk anda join program Online 100 dan Brands 100 ni adalah salah satu kena ada produk ataupun servis. Okey, produk mesti kena ada ataupun servis. Servis seperti mungkin fotografi pun boleh, wedding, perkahwinan dan sebagainya. Okey, servis. Okey, business address mesti di Selangor. So maknanya anda punya SSM mesti berdaftar di dalam negeri Selangor. Lepas tu umur saya rasa semua layak. Company mesti ada SSM, wajib berdaftar dengan SSM. Dan untuk mendapatkan website percuma mesti kena ada lebih kurang 25 SKU. Maknanya produk dalam SKU tu untuk dapatkan free website. Kerana apa kita kena letak 25 SKU? Sebab saya tak nak website anda nanti kosong. So mesti kena ada. Okay, Hafni, tak aku ni nama kat orang ni. Okay, so yang ini nanti apa-apa maklumat lanjut boleh masuk CTEC punya website. Okay, boleh lawati CTEC punya website untuk yang ni. Tak nampak tak apalah, tu tak apa. Okay, so yang seterusnya top product kategori. Kalau yang belum berniaga, tak tahu nak berniaga apa, boleh tengok dekat sini. Ini top product kategori dalam merchant kita. Kita ada dalam lebih kurang 500 usahawan bawah program kita. So dekat sini yang paling tinggi adalah baby and kids. Mungkin anda boleh cubalah untuk menjual. Okay, selain itu kita ada e-commerce education. Macam apa yang salah satu program yang tuan-tuan puan saksikan hari ni adalah salah satu program live kita ni, education, tapi kita buat secara online. Dulu sebelum kes COVID ni kita buat offline, maknanya setiap minggu, tengok dalam gambar ni, setiap minggu kita ada satu kelas berkaitan e-dagang. Tapi disebabkan MCO kita akan buat online, dan boleh tengok dekat sini jadual dia di sini. So minggu depan tak ada, tapi kita akan start 21 April. Content management and strategy, tapi ini dalam bahasa Cina. Siapa yang boleh faham bahasa Cina boleh saksikan program live ni. Dan untuk 22 April
hari besoknya, hari Rabu, kita ada viral content teknik, ini bahasa Melayu, bahasa Malaysia. So tuan-tuan boleh saksikan juga. Lepas tu dan seterusnya kita ada customer relationship management bahasa Inggeris dan Google Analytics dan online traffic. So untuk bulan April ni kita ada 4 kelas kesemuanya ya. So tuan-tuan boleh saksikan kelas yang ada ni, keempat-empat kelas ini. Okay, so kita akan buat dalam live jugalah. Dan seterusnya pada bulan, dan yang modul seterusnya kita ada digital marketing modul tu nanti bulan Mei kita akan update. Okay, masa pukul 2 sehingga pukul 4. Untuk lebih info lanjut boleh lawati CTEC punya website. Dan yang ni pun kita punya ECF Equity Crowdfunding punya series pun kita postpone dulu buat sementara waktu ni. Dan program kita yang baru ni, Jelajah Usahawan Digital ni, kita sempat buat sekali je hari tu di Bangi sebab sekarang ni COVID, so kita tak boleh buat apa-apa gathering. So jadi kita batalkan dulu buat masa ini. Dan untuk program ni kita akan pergi ke Gombak, Selayar, Ampang, dan hari tu kita pergi ke Bangi pada 29 Februari, dah habis, dah selesai dah pun. Dan untuk program ni kita jemput 5 partner yang utama dengan CTEC, Shopee, Avana, Boost, Ninjavan, Google dan Google Malaysia untuk kita ajar you all, anda semua mengenai topik-topik yang penting bila anda berniaga dalam e-dagang. Okay, ini hari itulah gambar kita di kita buat di Hotel RSR Kajang. Dan program ini semua program yang CTEC adalah kebanyakannya percuma. Okay, dan akan datang besok. Besok kita ada satu program webinar daripada startup punya division di CTEC, How Women Entrepreneur Overcome COVID-19. So maknanya dalam topik ini dia lebih fokus kepada women entrepreneur. Okay, so kita ada moderator, saya punya rakan kerja saya, Fina, dan juga kita ada jemput panelis, 3 orang panelis. Shaina daripada co-founder Market Hub, Naomi daripada Lapasa, dan juga Afifah Basir, co-founder Petotum. Okay, so ketiga-tiga ni besok mereka akan berkongsi selama dalam masa 2 jam lebih, pukul 2.30 sehingga pukul 4. Okay, berkenaan How Women Entrepreneur Overcome COVID-19. So program ni dalam bahasa Inggeris lah. Okay, jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita hari ini yang menonton sesi live CTEC. Diharap anda semua dapat sesuatu yang bermanfaat menerusi sesi kita pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada panel jemputan kita tadi, Saudara Azhari, Saudara Sam, Saudara Ilya, kerana banyak berkongsi tips-tips penting. Jadi sekali lagi saya maafkan saya jika ada salah silap, mungkin internet tak kuat ke, ni pun pertama kali kita buat. So jadi jangan lupa like Facebook CTEC untuk program-program yang akan datang. Okay, dan insyaAllah kita jumpa di masa yang akan datang. Assalamualaikum, bye-bye.